Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabiah binti Saadun bersama rakan-rakan saya Syobana dan Iklia Maisha akan membentangkan isu kerencaman, isu sosial dan kesannya terhadap pembangunan negara. Untuk subjek UICI 2032 Islam dan isu-isu Islam. Kerencaman isu sosial yang melanda masyarakat Malaysia. Saya akan bercakap mengenai hal-hal yang melanda masyarakat Malaysia. Jadi sebelum saya memulakan, saya ingin memberitahu bahawa maksud kerencaman menurut Kamus Bahasa Melayu adalah perihal rencam atau dalam bahasa yang lebih mudah difahami, kepelbagaian. Kerencaman isu sosial pula dapat ditakrifkan sebagai kepelbagaian masalah sosial yang melanda masyarakat Malaysia sekarang. Dewasa ini kita sering mendengar, membaca bahkan melihat pelbagai isu masalah sosial seperti seks, luar nikah, merempit, perceraian, arak, gangsterisme dan pelbagai lagi. Dalam era globalisasi kini lebih memburukkan keadaan kerana masalah sosial makin rancak melanda negara kita. Dunia tanpa batasan dilihat punca utama masalah ini kerana semua orang tidak kira lapisan masyarakat atau had umum mempunyai akses tanpa had terhadap perkara-perkara yang buruk, tidak senonoh dan bertentangan dengan amalan ketimuran yang diamalkan masyarakat di negara kita. Seiring dengan kecanggihan teknologi, telefon bimbit menambahkan lagi masalah sosial yang dahulunya hanya tertumpu kepada remaja, kini orang dewasa dan kanak-kanak tidak terlepas dari gelombang sosial ini. Ramai yang berpendapat masalah sosial ini hanya melanda sesetengah kaum dan berpendapat masalah sosial tidak dapat diatasi atas alasan perbezaan pandangan agama terutamanya. Namun begitu, kesepaduan sosial dalam masyarakat Malaysia sudah lama wujud semasa pembentukan negara lagi. Ini dapat dilihat menerusi coretan sejarah dan proses-proses yang dikongsi bersama oleh semua kaum, seperti yang dinyatakan oleh Syamsul Amri pada tahun 2012. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih. Hai, saya Syobana akan membentangkan isu anti dada dan perpaduan etnik di Malaysia bagi tajuk kerencaman isu sosial dan kesannya terhadap pembangunan negara Malaysia. Isu dada bukanlah perkara baru dalam kehidupan seharian manusia kerana penggunaannya telah dikesan sejak berabad-abad yang lalu. Mengikut sumber sejarah, dada dikaitkan dengan alam fantasi oleh masyarakat zaman dahulu kala yang menganggap sebagai pembalut penderitaan dan sumber keseronokan. Pada masa kini, isu pengedaran dan penyalahgunaan dadah di peringkat antarabangsa merupakan masalah yang sering dikaitkan dengan jenayah berkumpulan yang mempunyai jaringan kerjasama antarabangsa. Dalam isu ini, Malaysia tidak terkecuali daripada ancaman sindiket dadah yang semakin berleluasa sejak wujudnya kemudahan internet di merata dunia. Remaja adalah generasi yang akan mewarisi negara kita pada masa hadapan. Remaja adalah kumpulan yang sangat terdedah kepada pengaruh dadah berumur antara 18 tahun ke bawah iaitu seawal 10 tahun telah direkrut oleh sindiket sebagai pengedar berskala kecil di sekolah. Pada zaman remaja akan mengalami perubahan yang sangat pesat dari segi fizikal, emosi dan sosial. Latar belakang dari segi pendidikan, pendapatan, cara hidup adalah punca remaja menjadi mangsa dadah. Dalam tahun 2010 sahaja, tangkapan keseluruhan kesalahan narkotik di Malaysia melibatkan dadah sintetik seperti syabu, ketamin, ekstasil, Eramin 5 dan yabah meningkat sebanyak 44% berbanding tahun 2009. Jumlah peningkatan ini agak membimbangkan jika dibandingkan dengan peningkatan pada tahun 2009, iaitu sebanyak 10% berbanding 2008, iaitu 34%. Penyalahgunaan dadah domestik
menjadi perhatian utama kerana jumlah tangkapan meningkat dan menjadi lebih serius. Polis Diraja Malaysia mendakwa sekiranya penguatkuasaan undang-undang tidak dijalankan dengan serius dan berkesan, negara berpotensi untuk menjadi negara hub dadah sejajar dengan pengglobalisasian penyeludukan dadah dan wujud makmal haram memproses dadah berskala besar mengikut laporan tahunan Polis Diraja Malaysia pada tahun 2011 di satu sidang akhbar. Kesan yang paling menarik daripada ancaman sindiket adalah dari segi faktor pendidikan juana. Masalah ancaman sindiket terhadap remaja sudah tentu tidak dapat dinafikan penyalahgunaan, penagihan dadah dan penyeludukan dadah di kalangan remaja adalah masalah yang serius dan perlu ditangani pada usia yang awal. Golongan ini perlu diselamatkan di peringkat awal lagi supaya masa hadapan mereka lebih terjamin khususnya dalam bidang pendidikan. Golongan remaja ini juga harus disemai dengan perasaan bangga akan identiti etnik agar berpegang teguh kepada elemen-elemen positif budaya masing-masing. Pihak sekolah juga perlu membina persekitaran sekolah yang ceria dan selamat supaya dapat mengelakkan daripada ancaman sindiket dadah ini. Selain itu, konsep keselamatan insan dan kerjasama antara jabatan penguatkuasaan dalam negara adalah amat penting dilaksanakan secara holistik. Selain itu, ibu bapa perlu memberi pendadahan kepada gaya keibubapaan yang boleh mengukuhkan hubungan antara ibu bapa dan kanak-kanak. Ini akan membolehkan mereka dapat memantau aktiviti remaja dengan berkesan, penuh kasih sayang dan penuh perhatian serta menekankan pengasuhan pelajar secara menyeluruh yang menekankan pencapaian akademik remaja tersebut. Fenomena hubungan etnik di negara ini adalah perkara yang kompleks dan perlu ditangani secara berkala. Kajian mengenai perkara ini perlu dilakukan dari semasa ke semasa agar ketegangan antara kaum dapat dikesan terlebih dahulu untuk mengelakkan berlakunya rusuhan antara etnik seperti yang telah berlaku pada 13 Mei 1969 ataupun rusuhan-rusuhan kaum yang pernah berlaku sebelumnya seperti di Bukit Bertajam 1964 dan di Pulau Pinang pada 1967. Kajian yang dijalankan bukan sahaja perlu mengkaji bentuk hubungan yang wujud tetapi juga perlu mengenal pasti faktor-faktor yang boleh mengekalkan hubungan yang lebih baik antara etnik. Perlu diingati bahawa tanpa hubungan etnik yang positif, pembangunan negara tidak dapat dicapai. Pemodenan di Malaysia adalah satu proses yang sangat panjang bermula dari masa Malaysia mencapai kemerdekaan sehinggalah hari ini. Salah satu perkara yang tidak boleh dilupai adalah dalam proses ini, pemodenan adalah mengenai hubungan etnik. Dari perspektif Malaysia, pemodenan sosial boleh dilihat kepada pembaruan dari segi aspek-aspek seperti dalam bidang pendidikan, perumahan, hubungan dan sebagainya. Dari segi sosial, sejak zaman penjajahan, setiap kaum telah dipisahkan mengikut tempat tinggal di mana kebanyakan kaum Melayu yang tinggal di kampung-kampung dan kawasan pinggir bandar, kaum Cina pula di kawasan bandar dan kaum India pula di ladang-ladang. Pengasingan ini juga boleh disaksikan dengan penubuhan sekolah mengikut kaum dan menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Pendidikan asas sebelum merdeka mewujudkan 5 jenis sistem sekolah yang terpisah antara satu sama lain, iaitu sekolah bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa India. Sejak tahun 1946, British menyadari bahawa sistem pendidikan negara perlu diwujudkan untuk menyatukan masyarakat berbilang kaum. Selepas merdeka, usaha mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan diteruskan. Berdasarkan pendidikan kini, lebih bertujuan membentuk perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Sehingga kini telah terdapat perkembangan yang sihat di mana sistem pendidikan di negara ini telah berjaya menyerap elemen perpaduan kaum walaupun masih wujud sekolah-sekolah jenis kebangsaan. Pemodenan
sebenar telah pun bermula sejak zaman pemerintahan British di Tanah Melayu. Malahan pembentukan masyarakat majmuk juga berlaku semasa penjajahan British. Dalam kes ini, dua perkara yang perlu dipertimbangkan adalah pemodenan dan hubungan etnik yang wujud dan saling berkait antara satu sama lain. Pemodenan memang mempengaruhi hubungan etnik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Pemodenan mempengaruhi hubungan etnik dapat dilihat dengan adanya kesedaran etnik dalam bidang politik, persaingan etnik dalam ekonomi dan politik, serta konflik di antara etnik. Pemodenan mempunyai kesan positif dan negatif terhadap hubungan antara etnik di Malaysia. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Syobana. Seterusnya, saya Nur Ikliam Aisyah binti Hushmi Kamar akan menerangkan kerencaman isu sosial dan kesannya terhadap pembangunan negara. Isu sosial seterusnya adalah gangsterism, di mana di sini saya akan menerangkan punca dan faktor terhadap gangsterism, kesan-kesan gangsterism dan penyelesaiannya. Okey, di sini saya ingin menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan gangsterism. Gangsterism ialah kelakuan yang mempamerkan tingkah laku yang agresif ataupun kelakuan jenayah sosial. Gangsterism ini tergolong dalam kerencaman isu-isu sosial atau gejala sosial di mana ia melibatkan pergaduhan, porak-peranda, kerosakan harta benda dan juga boleh membawa kematian dalam sesetengah kes. Secara umumnya, gangsterism adalah jenayah sosial yang melibatkan golongan individu atau sekumpulan individu. Seperti yang dapat kita lihat, penglibatan tertinggi dalam jenayah sosial ini terdiri dari golongan remaja, di mana masalah gangsterism dapat dilihat seawal dari peringkat sekolah. Hal ini menyebabkan ramai pelajar lebih mudah terpengaruh untuk melakukan jenayah sosial seperti peras ugut, ketagih rokok, vandalism, pergaduhan kongsi gelap dan sebagainya. Seterusnya, punca dan faktor kepada gangsterism. Antara punca yang menyebabkan masalah gangsterism ini berleluasa di kalangan pelajar adalah pengaruh rakan sebaya. Remaja zaman kini lebih suka bergaul rapat dan meluangkan masa bersama rakan-rakan sebaya berbanding meluangkan masa bersama keluarga. Hal ini mungkin berlaku atas faktor kegagalan ibu bapa menjalankan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak mereka, dan hal ini membawa kepada kegagalan membentuk akhlak yang baik untuk remaja masa kini. Faktor seterusnya kepada punca masalah gangsterism ini adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang dari pihak keluarga remaja-remaja bermasalah ini. Kecenderungan ibu bapa terhadap kejaya dan harta benda menyebabkan ramai anak-anak muda terabai dari kecil. Hal ini menyebabkan anak-anak mereka lebih cenderung untuk meluangkan masa bersama rakan-rakan sebaya, di mana penglibatan dalam jenayah sosial ini boleh berlaku. Kesilapan remaja masa kini dalam memilih rakan menyebabkan masalah ini menjadi lebih kronik dan berleluasa di kalangan remaja. Apakah kesan-kesan gangsterism? Tekanan perasaan remaja juga boleh terjadi kesan dari penglibatan mereka dalam jenayah sosial yang mereka lakukan atau sebagai mangsa kepada kegiatan buruk ini. Hal ini membawa kepada tindakan luar batas berlaku seperti bunuh diri, tekanan perasaan, hidugam, memberontak dan sebagainya. Keruntuhan moral dan akhlak juga boleh berlaku kesan daripada gangsterism ini. Kekangan kepada negara untuk melahirkan generasi yang hebat untuk memimpin negara di masa yang akan datang menjadi salah satu kesan kepada gangsterism. Hal ini membawa kepada cabaran pembangunan negara di masa akan datang.
Keruntuhan moral dan akhlak di kalangan remaja dan juga golongan dewasa, kesan dari masalah gangsterisme ini menjadi salah satu halangan dan cabaran dalam pembangunan negara Malaysia. Oleh itu, masalah gangsterisme ini perlu dibendung dari peringkat awal, khususnya golongan remaja. Penyelesaian terhadap isu gangsterisme ini boleh dilakukan dengan kawalan dari peringkat awal. Semua golongan perlu bertanggungjawab, terutamanya ibu bapa, guru, rakan sebaya dan juga jiran tetangga. Mereka perlu memberi perhatian terhadap remaja-remaja yang bermasalah ini. Selain daripada itu, kita juga perlu memupuk keluarga dan masyarakat yang harmoni demi menyelesaikan masalah isu-isu gangsterisme. Baiklah, terima kasih. Anda telah mendengar hujah-hujah daripada rakan-rakan saya sebelum ini. Ingin saya nyatakan, rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik, agama dan budaya. Walaupun berbeza kepercayaan dan fahaman agama terutamanya, apabila berbincang tentang isu masalah sosial ini, semua mempunyai asas yang sama. Hal ini disebabkan agama adalah asas dalam kehidupan setiap manusia yang berperanan mendorong manusia ke arah kebaikan. Dan saya percaya tidak ada satu agama pun di dunia ini yang menyuruh penganutnya melakukan kejahatan dan kerosakan di bumi ini seperti yang dinyatakan oleh Nur Afifah pada tahun 2014. Kepercayaan di Malaysia ini dapat dirumuskan dengan satu konsep, iaitu tidak melanggar norma dan adab ketimuran kita. Lebih-lebih lagi apabila rukun negara kita salah satunya adalah kesopanan dan kesusilaan. Jika kita semua berpegang pada rukun ini, pasti masalah ini dapat diatasi walaupun terdapat pelbagai perbezaan agama dan etnik. Punca masalah sosial jika dilihat adalah bermula daripada rumah. Keluarga memainkan peranan yang sangat besar, iaitu mendidik anak remaja dan prihatin dengan setiap perlakuan mereka. Hal ini kerana di usia muda inilah sifat ingin tahu mereka memuncak dan sebagai keluarga, baik ibu bapa, adik-beradik atau saudara mara harus lebih peka dan memberi pengajaran dan pendedahan awal kepada anak-anak agar mereka mendapat perihal sesuatu daripada sumber yang betul. Di usia ini juga, ibu bapa terutamanya memainkan peranan memberi kasih sayang dan keprihatinan agar mereka tidak mencari perhatian tersebut daripada rakan-rakan di luar sana. Selain daripada itu, kepekaan guru juga membantu mengatasi masalah ini. Namun begitu tidak bermaksud masyarakat terlepas daripada tanggungjawab ini. Sebagai masyarakat, adalah penting bagi kita sekali-sekala bersifat menjaga tepi kain orang kerana kegiatan sosial kebiasaannya berlaku di depan mata kita. Kita seharusnya tidak mengambil sikap tidak acuh apabila melihat perbuatan yang salah di hadapan kita. Dan sebaiknya kita bersatu padu dan menghalang perbuatan tersebut daripada terus berlaku. Sebagai kesimpulan, semua ini dapat dirumuskan seperti kata pepatah, mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Sekian, terima kasih.